Mazmur bab 119 ayat 10 hingga 13. Dengan sepenuh hatiku aku telah mencari-Mu, janganlah biarkan aku menyimpang daripada perintah-perintah-Mu. Firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarlah aku ketetapan-Mu. Dengan bibirku telah kuisytiharkan segala hukum yang Kau firmankan. Aku ingin berbicara dengan singkat beberapa tanda Kristen sejati. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, terdapat tingkah laku tertentu yang harus kita tunjukkan. Terdapat kelakuan tertentu dan cara tertentu yang sepatutnya kita lakukan, bukan supaya kita boleh dipanggil Kristian, tetapi supaya kita boleh memuliakan Yesus Kristus dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Prinsip pertama mengenai bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita boleh didapati dalam Roma 12 ayat 9, kasih hendaklah bersih daripada pura-pura. Bencilah kejahatan, berpeganglah kepada kebaikan. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah membenci kemungkaran dan berpegang teguh kepada kebaikan. Kita tidak boleh memenuhi keinginan kita apabila ia buruk dan bertentangan dengan firman Tuhan. Apabila kita menginginkan sesuatu, ini tidak bermakna ia baik, dan jika kita menyerah kepada keinginan itu yang kita ingat baik tetapi sebenarnya buruk, maka kita harus membenci nafsu keinginan kita. Jadikan pemikiran keinginan itu menjadi doa. Serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menjaganya. Berhenti bimbang atau cuba mencapai segala-galanya dengan daya upaya sendiri dan mintalah pertolongan dari Tuhan. Rasul Paulus bukan sahaja memberi kita nasihat negatif dengan memberitahu kita untuk lari daripada kejahatan, tetapi dia juga memberi kita nasihat positif dan memberitahu kita apa yang harus kita lari. Kita harus berlari ke arah yang baik dan berpegang pada yang baik. Tuhan itu baik, maka hendaklah kita lari kepada jalan dan perintah Tuhan. Prinsip kedua yang saya ingin berkongsi boleh didapati dalam Roma 12 ayat 16, bersatu hatilah sesama kamu. Jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana. Mesej di sini adalah tentang kerendahan hati. Perbezaan rendah diri dengan rendah hati ialah, rendah diri adalah perasaan bahawa seseorang lebih rendah dibanding dengan orang lain dalam satu atau banyak hal. Perasaan demikian muncul sebagai akibat sesuatu yang nyata atau hasil imajinasinya sahaja. Sementara itu, rendah hati merupakan sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesedaran bahawa manusia adalah makhluk fana yang penuh batasan. Kerana itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di bumi ini, nilai kita datang dari apa yang kita tawarkan kepada dunia. Jika kita menawarkan apa yang dihargai, maka kita akan dihargai, tetapi jika kita tidak menawarkan dunia apa-apa pun, maka kita pun tidak dihargai. Tetapi Tuhan bekerja jauh berbeza. Kita semua sangat dihargai oleh Tuhan kerana kita semua dicipta mengikut imej-Nya. Tuhan memanggil kita menghargai setiap orang yang kita kaitkan, sama ada mereka berstatus tinggi atau rendah, mempunyai kuasa atau tidak, kaya atau miskin, dan juga memanggil kita untuk mengasihi sesama kita tanpa mengira siapa mereka dan tanpa mengira rupa mereka. Firman Tuhan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ia dipenuhi dengan bimbingan tentang bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus berkelakuan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Jadi hari ini, sambil kita pergi kepada Tuhan dalam doa, mari kita tumpu pada dua prinsip ini dan meminta Tuhan untuk membantu kita untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Dia. Kita terpaksa terus berdoa dengan tekun. Untuk tetap setia kepada Tuhan, orang Kristian mestilah terus berdoa. Kita mesti sentiasa mencari bimbingan Tuhan dan bergantung padanya dalam segala hal yang kita lakukan. Kita yakin bahawa Tuhan akan menjawab doa kita kerana kita mematuhi perintah-Nya dan membuat yang terbaik untuk menyenangkan hati-Nya. Kita juga tahu bahawa jika kita tekun berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk tetap setia, tidak kira apa cabaran yang kita lalui. Sekarang marilah kita berdoa. Bapa yang dikasihi, firman-Mu dalam 1 Korintus 10 ayat 31 hingga 33, setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan.
Jagalah tingkah lakumu, jangan sampai menyebabkan orang lain berdosa, baik orang Yahudi atau orang Yunani, mahupun jemaah Tuhan. Ikutlah teladanku. Dalam setiap yang kubuat, aku cuba menyukakan hati semua orang. Aku tidak melebihkan kepentingan diriku. Aku mengutamakan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Dalam semua yang saya lakukan, Tuhan bantulah saya melakukan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, jika Engkau telah mengurniakan kepadaku suatu kebolehan, bantulah saya untuk menggunakan kebolehanku sebaik mungkin demi memuliakan nama-Mu. Tolonglah saya Tuhan yang terkasih untuk menggunakan kurnia yang telah Engkau berikan kepada saya untuk memuliakan-Mu dan melayani kerajaan-Mu. Biarlah saya berkelakuan dengan cara yang membawa kemuliaan kepada-Mu. Semoga saya akan mendengar dan menurut kata-kata-Mu seperti apa yang saya baca dalam Alkitab. Tuhan, bantulah saya perlahan menjadi marah. Bantulah saya menjadi lebih memaafkan dan cepat untuk menunjukkan belas kasihan. Bantulah saya untuk mengembangkan rahmat kepada orang lain. Tuhan, bantulah saya untuk menjadi lebih penyayang dan baik kepada semua orang. Dalam semua yang saya lakukan, bantulah saya supaya saya tidak hanya mencari apa yang bermanfaat kepada saya secara peribadi, tetapi semoga saya bertimbang rasa terhadap orang lain dan tubuh Kristus. Tuhan, membimbing saya untuk berjalan dengan integriti, membawa saya untuk berjalan dalam kebenaran, dan mengasihi semua orang dengan kasih Kristus, Raja saya. Saya ingin hidup dalam ketaatan kepada perintah-Mu. Dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39, Yesus menjawab, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh fikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama pentingnya. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Firman-Mu juga memberitahu saya dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertai-mu selama-lamanya. Tuhan, tolonglah saya taat kepada perintah-Mu. Nyalakan api dalam hati saya. Ya Tuhan, semoga firman-Mu menguasai hati saya. Semoga kehendak-Mu terlaksana di hati saya. Bapa, bukalah hati saya agar saya dapat mengasihi orang lain. Bukalah hati saya agar saya dapat mengasihi orang yang membenci saya, sehingga saya dapat kasihilah mereka yang menganiaya saya. Tuhan, penuhilah saya dengan begitu banyak kasih-Mu, sehingga saya dapat memberkati mereka yang mengutuk saya, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya saya. Raja Yesus, penuhilah saya dengan roh-Mu, kerana hanya melalui Roh Kudus, saya dapat menunjukkan kasih ilahi kepada jiran-jiran kami, dan bahkan kepada musuh kami. Raja Yesus, kami memberkati nama kudus-Mu, semoga kasih-Mu memerintah hidup saya. Bapa, saya berterima kasih kerana mendengar doa ini, dalam nama Yesus saya berdoa dan kami berterima kasih kepada-Mu, amin.